ibu-ibu seperti mereka. Macam mana? Yang suka ilmu. Uswatun hasanah, nak tunjukkan keadaan yang baik, mesti ada ilmu. Nak tunjukkan macam mana? Nak tunjukkan akhlak yang baik anak-anak kita. Sebab kita bermula dengan diri kita dulu. Nak jadi contoh teladan, kita mesti baik. Kalau kita macam ketam, jangan harap nak mengajar anak kita jalan lurus. Tetap akan bengkok lama-lama. Kalau kita kencing berdiri, anak kita akan kencing berlari. Kalau kita kencing berlari, anak kita akan kencing berlari berganti-ganti. Ni ibu ni, dia jaga-jaga. Macam mana anak kata ke orang kalau ibu main ada jambu dia tu? Kan? Allah Akbar. Macam mana? Mesti ibu dah tahu. Hukum fiqh menyatakan bahawa, saya baca bila surah balik ni. Metro, Fazia, Rose. Dia tahu bahawa hukum memakai tudung wajib ke atas orang wanita. Ada kan? Dia tahu tak ke tak? Bukan tak tahu, hukum semua orang tahu. Tapi kalau kita tahu tolong buat. Dan kita tegur pula. Alo dah besar dah. Alo dah balik. Bila dah balik, keluar pakai tudung. Tutup aurat. Usman tu mana? Anak kita tengok, ada mak tutup aurat. Mak pakai pelawar apa tadi? Bila tadi? Ya ke? Mak tak perasan. Mak pakai di pelawar, suruh anak pakai baju burung tutup aurat. Tak kena tak? Mana akhlaknya? Mana uswatun hasanah? Betul, mak kena jadi orang yang alim juga. Macam Mak Abdul Qadir Jalani. Mak Abdul Qadir Jalani dalam perempuan, satu hari dia pesan anak dia, Abdul Qadir, kamu pergi pasar, jumpa pakcik yang menjual barang tu, sebab mak ada hutang, tolong bayar baki dia. Abdul Qadir Jalani perempuan, dia pergi naik kuda dia. Naik masa tu kuda lah, belum ada lagi bisa kancing, kuda dia. Naik kuda ke tempat berduduk-duduk, tengah-tengah jalan ada masjid. Abdul Qadir Jalani berhenti kat masjid, sembahyang sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Keluar masjid naik kuda pergi ke pasar. Sampai kat arah masjid tak kisah. Abdul Qadir pun hebat mana dia terbitnya. Dia pun naik kuda. Tengah jalan ke masjid, dia berhenti. Tinggal sembahyang sunat tahiyat masjid. Dia sembahyang sunat tahiyat masjid kan, dia pergi tempat sembahyang tadi tu. Dan kat takbir dia ada duit. Sama dengan tempat pagi tadi dia pula. RM10. Sama. Dia angkat, dia letak balik, dia sembahyang Allahu Akbar. Habis sembahyang, dia naik kuda balik pulang. Dia tak ambil itu. Sampai ke rumah, dia kata kat mak, aku tadi minta maaf mak, duit tu hilang. Kamu singgah mana tadi? Singgah kat masjid mak, aku tadi sembahyang sunat dari masjid 2 rakaat. Pergi ke pasar, tak ada duit. Tapi yang peliknya mak, aku tadi balik semula sembahyang kat masjid tu, ada duit macam mak bagi dia pula tu. Tempat aku kali sembahyang mula tu. Kamu ambil tak? Abang dia tak ambil. Abang dia tak ambil. Kenapa abang dia tak ambil? Sebab abang dia fikir duit abang tadi jatuh, datang orang nombor 2, dia ambil, datang nombor 3 sembahyang, duit dia jatuh. Abang dia tak mau ambil duit orang. Bagus sembahyang anak tu. Jangan ambil duit orang. Tengok mak ajar. Kau sama kita, kenapa tak ambil? Ambil. Kau tengok sejarah-sejarah lain, bukan duit lagi, tengok. Mak ajar dia. Betul kali ni kata, sebab mak dia pesan. Mak dia buat poket. Poket tersebut dalam baju dia, dalam rok dia, poket. Kita poket sini kan? Atau poket sini kan? Ni tak. Mak dia buat poket dalam baju bawah dia. Mana nak ambil duit ni kena masih elok lah. Perempuan dulu sini senang. Sini kan, celah-celah ni dalam aku. Lalu dia pesan Abdul Qadir Jalani, setelah lepas Abdul Qadir belajar kat mak Tafiz Nabi macam tu lah. Nak pergi setelah kau belajar, Naik bas rombongan macam tu lah. Dia kata Abdul Qadir, ingat pesanan mak ya, jangan sekali-kali bercakap bohong. Ya mak. Ingat pesanan mak, jangan bercakap bohong. Ya mak. Dia pun naik lah rombongan tu tuan-tuan. Tengah-tengah jalan kena rompak. Habis semua kena sambung. Sampai kat budak tu Qadir, rompak tanya, budak tu ada apa? Ada duit. Kat mana? Bokti aku. Kamu jangan main budak. Aku ni perompak, aku ni pancur lah. Ada duit ke? Ada. Mana? Bokti aku.
Kelompok ni geram, dia panggil Cik. Cik kata, Cik. Ni budak ni main-main dengan kita. Apa kaya ada duit tak? Dia kata ada. Kat mana dia tembok dia main-main dengan kita? Tutup marah. Cuba kamu cek betul-betul. Dia pun cek apa-apa. Ada duit je. Ada. Waktu dia. Budak kata Cik. Kenapa kamu beritahu? Semua nak suruh harta masing-masing. Aku beritahu sebab aku tak mau tipu mak aku. Mak aku cakap kat aku, pesan aku jangan cakap bohong. Terduduk rompak ni. Cik. Wahai budak, kamu dengan mak kamu cukup setia, taat. Sedangkan aku dengan Allah dah harta begitu lama dah. Kamu lagi mana wahai budak? Aku lagi belajar mak takdir, bukan je lah. Lagi belajar agama. Boleh tak kalut dengan kamu? Boleh. Perampok masuk Islam, perampok bertaubat tak ikut Abdul Qadir. Sebabnya mak besar sepatahnya. Ni pagi-pagi mak cakap apa? Di sekolah. Bangun sekolah. Berapa ramai mak kata, bangun sampai subuh. Ada? Banyaknya bangun pergi sekolah. Bukan bangun sembahyang subuh, lepas sampai subuh pergi sekolah. Dan ada seorang anak muda, dia heret ke mahkamah. Jadi dia mencuri. Masuk ke mahkamah. Di Arab Saudi kalau mencuri dia potong tangan. Maka dia pun dijatuhkan hukuman potong tangan. Dia kata depan hakim jatuhkan potong tangan dia, tuan. Wahai tuan hakim, yang arif tuan hakim, sebelum tuan hakim menjatuhkan hukuman potong tangan kepada saya minta tuan hakim jatuhkan hukuman tolong potong lidah ibu saya. Kenapa? Apa kaitan lidah ibu kamu dengan tangan kamu? Tuan hakim, pertama kali saya mencuri, tuan hakim, ialah telur ayam jiran rumah saya. Telur ayam jiran dia. Saya curi telur ayam jiran sebelah rumah saya bawa balik sampai kat pagar rumah saya, bertemu dengan mak. Ni dulu ni kali pertama. Saya takut mak saya marah. Tiba-tiba mak saya usap kepada saya, syabas wahai anakku, engkau telah dewasa sekarang, hebat kamu. Bermula hari itulah bagi saya mencuri itu satu kerja yang baik. Sebab mak saya kata syabas dan hebat. Sebelum potong tangan saya, potong terlebih dulu lidah mak saya. Jadi dalam pelajaran nanti Allah, anda sebenarnya main peranan sangat penting. Bapak sibuk kerja, kita berdua banyak. Sebab itu nak jadi uswatun hasanah, anda kena banyak membaca. Bacalah buku-buku akhlak. Menjadi isteri yang salihah, ibu yang dicari, bacalah. Hukum-hukum fiqh anda tahu tentang haid ke, tutup aurat ke, dia kena jadi pemimpin dalam rumah tangga bila suami tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Soalan yang ketiga belum? Tak ada? Alhamdulillah. Ada? Tak ada kan? Tak ada lah. Quran. Dia ada 30 soalan. Quran. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.